Amanda adalah seorang gadis yang berusia 19 tahun, merupakan seorang pelajar yang cemerlang dalam pelajarannya. Kini, Amanda berpeluang melanjutkan pelajaran ke universiti. Bagaimanapun, Amanda keliru dalam membuat keputusan. Bidang apa yang Amanda mahu ceburi? Dalam masa yang sama, Amanda dibesarkan dalam keluarga yang agak konservatif dalam pemilihan kerjaya. Tekanan Amanda bertambah apabila si ayah memaksa untuk Amanda mengambil bidang kerjaya yang kurang Amanda minati. Alasan si ayah, kerjaya pilihannya adalah bersesuaian dengan Amanda. Akibat kebingungan ini, maka Amanda mencari kaunselor untuk membantunya yang dalam dilema. Hai, nama saya Azin Khadila binti Harun dan saya adalah kaunselor kerjaya Amanda. Tahukah anda pemilihan kerjaya yang tepat adalah sangat penting kerana ini merupakan sebuah cita-cita yang dipilih oleh seorang individu untuk seumur hidupnya. Dalam kajian kes Amanda, saya akan menggabungkan dua teori iaitu teori threat dan faktor oleh Frank Parson dan teori circumscription dan compromise oleh Gottfredson. Sebenarnya, Amanda bukan seorang saja yang mengalami dilema macam ni kan. Ramai kita di luar sana pun mengalami masalah yang sama. Sebelum kita memilih bidang apa yang kita mahu, adalah molek sekiranya kita bertanya kepada diri. Pertama, aku cukup kenal ke diri aku ni? Kedua, aku dah cukup tahu ke dunia pekerjaan yang aku pilih ni? Yang ketiga, aku dengan kerja ni sesuai tak? Dalam bidang kaunseling kerjaya, ada teori yang boleh bantu Amanda membuat keputusan pilihan kerjayanya dan mengenali personaliti diri Amanda. Teori pertama yang kita kenali sebagai teori threat dan faktor diperkenalkan oleh seorang individu yang bernama Frank Parson pada tahun 1908. Beliau dikenali sebagai bapa pergerakan kaunseling kerjaya. Beliau merupakan antara orang yang terawal menerangkan proses pemilihan kerjaya berasaskan kepada perbezaan pribadi seseorang individu itu. Sementara teori circumscription dan compromise diasaskan oleh Linda Suzanne Gottfredson. Beliau dilahirkan pada 1947 di San Francisco dan pernah berkhidmat di Peace Corps Malaysia sehingga tahun 1972. Gottfredson merupakan seorang profesor dalam bidang psikologi pendidikan di Universiti Delaware. Tujuan teori threat dan faktor adalah untuk memastikan ciri pribadi seseorang mesti selaras dengan keperluan dalam satu bidang pekerjaan. Bagi Parson, ia penting kerana keselarasan antara ciri pribadi individu dengan keperluan kerja boleh menyumbang kepada peningkatan motivasi diri, kepuasan dalam kerjaya, pencapaian dan juga produktiviti satu pekerjaan itu. Okay, now, macam mana saya hendak memahami Amanda? Okay, sebenarnya saya harus meneroka Amanda melalui pelbagai cara untuk mengetahui bakat, pencapaiannya, minat, nilai dan personality Amanda. Sebenarnya terdapat banyak alat ukur, ujian ataupun test penilaian kerjaya berasaskan threat dan faktor yang saya boleh guna untuk Amanda. Sebagai contoh, vocational preference inventory VPI ataupun self-directed search SDS ataupun ujian kerjaya Holland. Okey, terdapat 5 asas yang saya kena kenal pasti. Pertama, bakat.
bakat tersembunyi apa yang Amanda ada. Sebagai contoh lah ya, katalah Amanda minat untuk menjadi pereca fashion, dan beliau mempunyai bakat semula jadi melukis yang begitu cantik sekali. Okey. Yang kedua, pencapaian akademik Amanda. Okey, pencapaian akademik Amanda sahaja tidak mencukupi. Tetapi ia adalah sebagai kayu pengukur untuk Amanda melanjutkan pelajaran di universiti nanti. Tapi saya juga mesti bertanya kepada Amanda pencapaian core curriculum, aktiviti masa lapang, hobi kan. Kenapa? Saya tanya. Hal ini juga penting sebagai satu tanda aras dalam Amanda memilih kerjaya yang sesuai dengan jiwanya. Ketiga, minat. Minat adalah satu perkara yang perlu selari pencapaian dengan pencapaian akademik. Ini kerana minat sahaja tidak mencukupi tanpa ilmu, ya. Minat perlu kita tambah baik dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, katalah Amanda minat untuk menjadi pereca fashion dan berbakat dalam melukis. Beliau perlu tambahan pencapaian akademik untuk perkembangan karier Amanda nanti. Keempat, nilai diri Amanda. Apa yang dimaksudkan dengan nilai? Untuk menjadi pereca fashion, Amanda berkemungkinan perlu berjumpa dengan ramai orang. Okay? Dan berkemungkinan juga Amanda perlu berada di lensa kamera. Setengah orang lebih gemar bekerja di belakang tabir, kan? Saya kena pastikan personality Amanda. Yang mana satu? Okey, yang kelima, personality. Ujian standard seperti MBTI boleh saya lakukan kepada Amanda. Adakah Amanda ini seorang extraversion ataupun dia seorang introversion? Pengetahuan mengenai dunia pekerjaan. Nombor satu, deskripsi pekerjaan. Amanda perlu tahu suasana tempat kerja, gaji dan peluang untuk melanjutkan pelajaran sekiranya ada. Dan Amanda juga mungkin mesti ada ciri enterprising kerana biasanya pereca fashion membina jenama mereka dan juga mempunyai perniagaan sendiri. Kemudian Amanda boleh mendapatkan maklumat dari internet, berjumpa dengan pereca fashion atau dia mungkin membaca majalah fashion dari dalam dan luar negara, atau dia mungkin juga boleh kerja sementara di butik pereca fashion. Dan kedua, klasifikasi pekerjaan. Amanda perlu tahu jenis pekerjaannya selepas habis dia belajar. Klasifikasi ini dapat membantu Amanda menjurus pilihan pekerjaan dia kelak. Okay. Secara online, Amanda boleh melayari ONET, itu ialah singkatan daripada Occupational Information Network. Okay. Di situ kita boleh tahu dalam tu ada mengandungi 1117 jenis pekerjaan. Dan uniknya ONET ada deskripsi ciri-ciri bidang pekerjaan, gaji semasa dan keperluan khusus pekerjaan Amanda. Setelah hasil ujian standard dah saya lakukan kepada Amanda, maka langkah seterusnya saya akan masukkan teori Gottfredson pula. Okay, circumscription. Sekarang Amanda boleh
menilai aset yang beliau ada dan perlu memadamkan pilihan bidang yang sukar, yang tak perlu tu dia dah boleh padam. Ya. Penilaian aset berdasarkan apa yang ada dalam diri Amanda dari segi personality, gender, kebolehan dan juga bakat. Apabila Amanda sudah mengenal pasti abstrak dalam proses pemilihan kerjayanya, konsep diri Amanda menjadi semakin unik. Dia dah temui diri dia kan. Kini pilihan pekerjaan adalah berdasarkan kepada apa yang Amanda mahu dan yang penting boleh capai. Okay. Dalam masa yang sama, Amanda perlu pertimbangkan compromise. Okay. Nombor satu, priority bersyarat, iaitu proses kompromi. Ini dalam Gottfredson ya. Perkara yang perlu diambil kira oleh Amanda sekiranya dia memilih untuk menjadi peraker fashion. Yang perkara-perkara yang perlu dia fikirkan. Ada kemungkinan cabaran dari segi gender. Pekerjaan peraker fashion biasanya dimonopoli oleh lelaki yang berperwatakan feminin. Persepsi masyarakat, golongan lelaki feminin ni lebih kreatif dan memahami jiwa wanita. Okay? Pelanggan pun kebanyakannya terdiri daripada wanita. Peraker fashion di kalangan lelaki feminin biasanya mendapat tempat di hati wanita. Ini boleh menjadi ancaman yang akan memberi kesan kepada konsep kendiri Amanda nanti. Okey, yang kedua, pilihan terbaik. Amanda perlu faham kompromi adalah berdasarkan pilihan yang baik, bukan pilihan yang terbaik. Yang ketiga, menjauhi apa yang tidak sesuai. Okay. Amanda perlu menjauhi apa sahaja alternatif yang tidak sesuai dengan dia. Yang keempat, berusaha untuk melakukan kompromi setelah Amanda melalui semua proses di atas yang tadi semua. Amanda perlu melakukan kompromi dan memilih satu kerjaya yang difikirkan paling sesuai dengan diri dan jiwanya. Okey. Apabila saya sudah penuhi langkah satu, langkah dua, sekarang adalah proses pemadanan antara langkah satu dan langkah dua tadi. Begitu juga setelah mendapat keputusan dari circumscription and compromise dari Gottfredson, maka saya perlu melengkapkan diri secukupnya bagi memastikan bidang pilihan Amanda ini dapat dicapai. Saya sebagai kaunselor juga perlu membuat profiling untuk Amanda dan mendapatkan semaksimum maklumat serta penerangan yang jelas daripada mereka yang mungkin yang menjawat jawatan sebagai peraker fashion. Okay? Proses pemadanan ni sangatlah penting. Mungkin tak boleh ditarik balik kerana ini akan menjejaskan Amanda pada masa akan datang. Kerana akibat tersalah memilih kerjaya. Hal ini melibatkan faktor usia, kewangan dan ekonomi Amanda kelak. Seterusnya, saya akan memanggil ayah Amanda untuk berbincang mengenai keputusan ujian yang saya perolehi. Ayah kena faham setiap individu itu berbeza. Sekiranya tiada keserasan antara kerjaya dan diri Amanda, dia akan menjejaskan Amanda di masa hadapan. Sokongan ayah amat Amanda perlukan kerana ini akan menjadi motivasi kepada Amanda.
Sekiranya saya dapat menangani kes Amanda dengan sempurna, Amanda akan menjadi anak yang dibanggakan oleh ayahnya satu hari nanti. Sekian, terima kasih.